Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya test dulu saya punya audio. Okey. So, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Saya harap pagi ni anda bangun dan anda bangkit dengan penuh semangat, insya-Allah. Okey, so sebab ramai kat sini yang dah bersedia untuk hari ni minda dia kan, saya cakap pasal macam ni lah, bahasa orang kampung lah. Saya senang kepala otak kita nak disentapkan. Okey, nak dikerjakan. Sebab saya sentiasa saya beberapa tahun lepas bila saya menyedari yang kepala otak kita ni, ataupun we call it mindset, kan, dia adalah, anda kena ingat kita ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah cipta kita. Okey, jadi sama-sama kita mulakan pagi ni dengan beristighfar dahulu. Semoga kita ni berada pada landasannya. Okey, Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. So mudah-mudahan kita ni dorongkan pagi ni, supaya pagi ni saya nak bercakap satu lagi topik yang penting. Tadi saya nak cakap tentang keupayaan kepala otak manusia ni. Kan, bila saya dapat poin ni, saya rasa macam wow, Masya Allah, Subhanallah, dahsyat gila ciptaan Allah. Dan saya nak you all pun fahamkan benda ni. Baru saya akan pergi cakap kejap lagi topik tentang 5 sikap MALAS yang boleh bunuh bisnes kita. Okay, dia bukan boleh bunuh bisnes kita je, dengan kita sekali boleh gone daripada market. Okay, so adakah anda bersedia ni? Cepat saya nak tengok berapa ramai dah bersedia. Okay, tolong komen dulu ready atau sedia. Saya nak tengok komitmen anda. Saya nak tengok adakah anda adalah orang yang memang kaya, berjaya, sukses, InsyaAllah, berkah. Saya nak tengok komitmen dia. Adakah kalau dia anda orang yang berjaya, kan, buat je. Okay, dah lama ni pun aku memang hidup dalam kepayahan. Inilah masanya nak berubah. Kalau tak berubah sekarang, bila lagi, kan? Okay, so saya belajar satu benda tau. Okay, otak manusia ni, okay, dia adalah seperti otot, muscle. Sekejap ada tak gambar muscle kat sini? Kan, senang kadang-kadang kalau kita nak bercakap ni, kita kena tunjukkan, kan? Okay, sekejap. Okay, manusia ni, dia punya kepala otak kita ni adalah ibaratnya adalah seperti muscle. Kan? Okey, kejap. Ni menarik ni gambar ni. Okey. Dia adalah seperti muscle, dia adalah satu benda yang tu nampak tu. Muscle dia macam ni. Sadar betul muscle dia tu. Nampak? Okey. Okey, so dia adalah ibarat seperti satu muscle yang kalau kita kerjakan dia, okey, lagi kita kerjakan dia, lagi kita hentam dia, lagi kita hentak dia, dia akan lagi membesar. Okey, dia akan jadi lebih kuat. That's why kenapa kalau kita tengok isu kalau kita, Malaysia ni di antara salah satu negara yang kita panggil kadar, kita punya nyanyuk ni kita panggil Alzheimer. Alzheimer kan, Alzheimer tinggi. Sebab terutama ini kalangan bangsa kita, maaf saya terpaksa cakap benda ni, sebab kita terlampau kurang sangat membaca. Kita terlampau kurang sangat nak membaca. So menyebabkan, okay, otot kita ni, kepala otak kita ni, dia jadi tak kuat. Dia jadi tak jadi strong enough untuk dia nak fight, untuk dia nak berjaya. Okay, dia tambah lagi dengan sifat ataupun tabiat namanya MALAS. Kan nak cakap malas lah, tapi adalah description yang saya nak bagi kejap lagi. You all faham ke faham ni setakat ni? Okay, hello, ada orang tak ni? Okay, siapa faham setakat ni? Okay, jadi nak tak nak kepala otak ni nak kena disentapkan. That's why lah, sebab tu saya dan Impact International setiap pagi kita bawakan dia, kita panggil satu sesi, iaitu Impact Business. Okay, Impact Momentum Business. Boleh faham? Boleh faham sebab kita nak bantu anda kuatkan masa otak anda. Okay, sebab tu kita kena banyak belajar, dia kena banyak membaca, menonton video, menghafal, ingat poin-poin. Ini akan menguatkan kepala otak kita.
Kan. Dan saya nak ingatkan nanti, saya nak ingatkan tentang kepada anda, insya-Allah hari ni kita ada satu hadiah ataupun satu perkara yang istimewa bagi menghargai anda. Okey. Okey, kita nak menghargai anda, saya nak beri hadiah khas untuk anda. Boleh-boleh saya nak beri khas kepada anda. Nantikan di hujung video ni nanti saya nak bagi tahu macam mana cara anda nak dapatkan benda tu secara percuma. Ni khas kepada anda yang tengok ataupun tonton live ni sampai habis. Boleh ke boleh ni? Okey. So pagi ni saya nak cakap tentang ataupun saya nak bantu anda lagi, saya nak push anda lagi supaya kepala otak kita semua menjadi lebih kuat. Jadi lebih kuat, jadi lebih dapat dibina. Okay, so saya nak anda dengar dulu. Anda jangan fikir, alah, aku sekarang ni tengah ada masalah, macam mana nak solve? Okey, dengar sini. Kita jangan sibuk fikir how. Jangan sibuk fikir bagaimana. Kita nanti nak apa yang kita nak fikir adalah kita nak belajar dulu sehingga nanti Allah Ta'ala bantu kita, lorongkan kita nampak jalan tu. Saya dulu pun ada isu juga. Saya asyik fikir macam mana tak jumpa jalan juga. So apa yang kita nak adalah belajar dulu. Okay, konsep dia nanti you akan nampak satu demi satu. InsyaAllah masalah-masalah cabaran dugaan ni senang je dia nak solve. Boleh faham ni? Jelas ni Okay. Sebab saya takut nanti anda berada dalam, saya tahu ramai orang berada dalam keadaan yang kekusutan. Okay, ramai orang berada dalam keadaan penat berfikir. Ramai orang kat sini yang mungkin mengalah. Okay, rasa macam give up. Apa lagi benda yang aku nak buat? Apakah lagi tindakan? Kan, macam kenapa aku tak jumpa jalan lagi? No worry, jangan risau. Kejap lagi kita sama-sama belajar pagi ni. Okay, kita sama-sama tengokkan apakah poin-poin yang kita boleh belajar pagi ni. Okay, dan inilah insya-Allah akan membantu kita semua kuatkan muscle kepala otak kita, insya-Allah. Amin. Okay, so M yang pertama. Okay, pagi ni saya nak cakap tentang 5 benda MALAS. Okay, ada 5 MALAS. Kalau ikutkan dia, malas. Tapi saya nak pergi lebih detail. Okay, dan bukan kadang-kadang lah, memang selalunya lah, memang saya akan agak sedikit sentap pagi-pagi ni sebab saya tahu kepala otak kita ni bila kita sentap, dia akan jadi lebih kuat. Dia akan jadi strong enough untuk berdepan dengan apa pun cabaran dalam bisnes. Okay, bisnes adalah ibarat macam nak pergi perang. Dia perlukan persediaan, dia perlukan senjata yang betul. Kan, hard working macam mana, tapi kalau salah pilih senjata, tak ada knowledge pun tak jadi apa-apa. Faham ni? So M yang pertama adalah memang M yang pertama adalah malas. Okay, yang pertama malas. Sikap yang kita panggil dia tak nak buat apa-apa. Ni ciri-ciri dia. Saya cakap benda ni supaya kita reflect balik diri kita ni. Jadi kalau kita nampak benda tu, apa yang kita kena buat adalah kita kena slowly untuk fikir macam mana kita nak buang sikap ni. Okay, macam mana untuk aku, kadang-kadang kita ni dah lupa dah. Kita ni terbuat kadang-kadang kan. Manusia ni kadang-kadang memang mudah lupa. Senang sangat dia nak lupakan benda yang dia dah belajar. So M yang pertama adalah malas. Tak nak buat apa-apa. Okay, ni sifat dia saya nak beritahu. M yang pertama, buat kerja asyik tangguh. Okay, asyik tangguh. Nanti dululah dia suka macam orang yang malas ni adalah ciri-ciri orang yang suka mulakan sesuatu tapi dia tak suka nak habiskan. Dah mula buat tapi tak habis-habis buat benda tu. Contoh, dah buat kempen ataupun dah buat marketing ataupun dah belajar tapi esok malas lah, esok lah sambung, nanti lah dulu. Ni kalau buat pun bukan boleh naikkan sales. Ni yang melingkup ni. Kan? Yang pertama ni bukan juga boleh malas je, melingkup sekali pun boleh. Okay? Sebab kerja asyik bertangguh, nak kalau boleh tak nak kerja tapi dia boleh dapat income. Dahsyat. Okay, ada saya jumpa baru ni, ada seorang tu, dia saya tengok kan, adalah sejenis manusia ni. Bila dia masuk ke kelas saya, join live saya kan, dia tanya saya apa perkara magic yang saya boleh buat kan. Dia memang belajar dah bagus dah kat situ tapi dia tak nak buat tindakan. Okay. So M yang pertama adalah malas. So kalau sifat kita ni malas, goyang kaki kan, bayangkan bukan
Masalahnya bukan dia menyusahkan kita je. Okay, tapi kesian menyusahkan seluruh keluarga keturunan kita. So saya minta yang pertama ni kita elakkan, bangkit, bangun untuk anda nak berjaya. Boleh ke boleh ni? Saya tak nampak lagi ni ada yang share ke? Mana ni kata nak share? Okay, mana ni kata nak belanja share? Tak ada pun nak share apa semua. Okay, kan? Okay, boleh-boleh ni. Jangan lupa tolong like dan bagi love sikit, barulah saya semangat nak berkongsi kepada anda. Siapa rasa benda yang saya buat ni bagus untuk membantu anda? Okay, untuk nak boost anda. Okay, boleh-boleh? Okay, yang kedua, poin yang kedua Okay, yang tadi tu malas dan melingkup. Okay, perangai yang kedua adalah orang yang gagal ni, orang yang mencabar sangat, susah sangat nak berjaya. Okay, terima kasih kepada anda dah share. Thank you very much. Okay, thank you kepada yang tolong tag kawan-kawan dia juga kan. Ini kita panggil kawan insya-Allah kawan ke akhirat. Kan, bila dia tahu kawan dia tengah susah, dia bantu dia. Mungkin bantu kita tak mampu daripada segi kewangan, kita bantu untuk berkongsi ilmu. Okey. Okey, kalau kita tak mampu nak berkongsi ilmu, kita bantu share kan. Kan orang dah bagi ilmu, tolong share. Tolong tag kawan-kawan anda supaya dia pun dapat belajar sama-sama dengan kita. Okey, boleh-boleh? Boleh ke kita nak pergi kepada yang seterusnya? Okey, nampak kat situ. Okey, ramai yang tag kawan-kawan dia. Ramai yang share kat situ. Okey, boleh-boleh. Thank you. Okey, thank you very much. Okey. Okey, nampak kat dalam skrin kat sini Okey. So yang yang kedua A adalah alasan. Okey. Alasan ni adalah perangai-perangai yang akan menyebabkan dia akan membunuh bisnes kita. Bukan bunuh bisnes je. Okay, malas sebenarnya tengah melingkupkan diri sendiri. So kita tak nak yang tu. Dia tak nak alasan. Kan selalu je ada je benda yang dia buat, ada je benda-benda yang akan nak bagi alasan. Ada je. Saya pernah saya pegang satu benda selama ni. Orang kalau dia nak berjaya, cukuplah dengan satu sebab kenapa nak berjaya. Okay, dia dapat satu sebab. Contoh, aku nak tolong keluarga aku. Aku nak tolong mak aku kat kampung. Okay, itu dah cukup kuat. Okay, untuk dia nak berjaya. Tapi untuk gagal, kita kena sediakan beribu-ribu alasan. Okay, saya sibuk, saya busy, saya tak ada masa. Kan, kalau sibuk, sale kita dah berapa? Simpanan dah ada berapa? Kan, sale tu boleh dah pecahkan 10,000 yang pertama. Okay, hutang tu dah settle. Kan, saya selalu fikir macam tu. Kan, kalau kata tak ada masa sekarang, habis tu bulan depan, tahun depan ada ke masa dengan anak-anak, dengan keluarga? Kan, kalau daripada sekarang kita tak betulkan, kita tak merajinkan diri untuk belajar. Nak berjaya tapi malas. Nak berjaya tapi sediakan 1000 alasan. Susah babe, saya nak beritahu anda. Nak fail ni susah sebenarnya. Okay, sebab kena sediakan banyak alasan. Tak boleh pergi kelas lah, susah lah. Tak boleh fokus lah kalau online. Kan, kalau offline saya pergi, tapi kalau bila buat kelas offline tak ada yang datang. Kan jauh lah. Okey, tak ada transport lah. Okey, dah kena buat kelas depan mata ni. Kelas tak jauh. Kelas kita depan anda punya phone ni, nampak ni. Kelas kita, okey, kelas ni hari ni lain sikit orang sebab saya nak bagi betul-betul kepada anda. Okey, saya nak betul-betul push anda untuk buat tindakan. Saya nak training anda malam ni. Okey, boleh-boleh? Okey, tu pun kalau anda izin lah. Kalau tak apa. Okey, hiduplah biasa-biasa. Okey, so macam-macam alasan bagi. Tak ada masa, tak ada duit. Habis kalau sekarang, kalau kau tak keluarkan sesuatu, kalau kau tak keluarkan suatu komitmen, pergi belajar ke, cari ilmu ke, kau rasa bulan depan, tahun depan ada benda tu. Ada duit semakin bertambah. Kan? Nanti kejap lagi orang lain berjaya, nanti kau bengang. Kan? Ni saya cakap saya dulu. Saya lah dulu macam tu. Kan? Sendiri tak berjaya. Lepas tu tengok orang lain berjaya, sakit hati. Siap fikir macam mana dia ni boleh jatuh. Astagfirullahalazim. Na'udzubillah na'udzubillah min zalik. Jangan sesekali kita buat macam tu. Okey, sepatutnya kita lah yang sepatutnya kena usaha. Kita lah kena cari jalan macam mana untuk nak ke depan. You all faham tak setakat ni? Hello? Siapa setakat ni faham? Saya nak tengok berapa ramai yang faham ni. Okay, jelas nombor 2 adalah alasan. Okay, kalau kita bagi alasan, sampai bila-bila pun kita tak boleh nak grow. Sampai bila-bila pun keadaan kita tetap akan jadi macam tu je. You all faham ke faham ni? Okay, you all faham ataupun sangat-sangat jelas. Okay, boleh
Siapa faham? Siapa jelas setakat ni? Faham je lah. Okay, faham jelas. Okay, thank you, bagus. Okay, nombor 3. So, kalau boleh lepas ni, kita sama-sama nak menghapuskan kita sama-sama nak menghapuskan alasan demi alasan tu. Kita tak nak alasan tu. Okay, faham tak faham ni? Hello? Sekejap Kenapa ni? Okay. Korang dah dengar tak dengar suara ni? Ni mic saya ni takut saya ada problem ke apa semua. Okay, saya perlukan bantuan anda untuk komen kat situ. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Okay, so contoh kalau saya suruh share, okay, tekan share. Kan banyak sangat alasan. Nantilah, esok lah, kan banyak sangat alasan. Okay, so minta maaf mohon untuk terasa. Okay, mohon untuk nak terasa. Lagi anda terasa, lagi bagus sebenarnya. Itulah tujuan saya. Okay, sebab itulah kenapa saya buat benda ni. Okay, sebab kita nak lakukan perubahan penting dalam hidup. Nampak tu Nampak. Okay, thank you yang komen, thank you yang share, dan thank you yang tag kawan-kawan dia. Okay, boleh-boleh. Okay, nampak ke nampak ni? Okay, thank you, selamat pagi. Okay, saya tengok. Okay, thank you very much kepada anda yang memberikan komitmen anda. Okay, baik. So, nombor 3, poin yang ketiga, L. Okay, tadi saya kata malas dan melingkup. Okey, ini nombor 3 yang akan membunuh bisnes kita, membunuh potensi kita untuk nak berjaya. L ni adalah lambat. Okey, lambat. Saya teringat dulu tahu beberapa tahun yang lepas dulu, saya ni jenis macam kalau makan ni lama gila nak habis. Okey, kita faham lah, makan memanglah kena, tak boleh nak gelojoh. Tapi masalahnya, kalau saya makan ni, orang lain habis dulu baru saya habis makan. Okay, semua dah siap, saya seorang je tak siap lagi. So saya macam masa tu tertekan, and masa tu saya ingat lagi, saya ada macam saya ada leader yang sound saya, kau faham makan lama sangat ni. Habis tu bila nak pergi jumpa customer apa semua, nak buat campaign marketing apa semua kan, saya dulu banyak kali kena marah. So saya terima kasih lah kepada siapa yang marah saya ni, kan. So what happened adalah, lepas tu saya mempercepatkan saya punya tindakan saya. Contoh dari segi makan. Sebab tu kita kan boleh tengok tahu seseorang tu adakah dia adalah orang yang cepat atau lambat. Tengok macam mana dia berjalan, tengok macam mana cara dia makan, tengok macam mana kalau gaya dia masuk office tu. Kita boleh tahu orang ni, kalau kita boleh tahu tim kita adalah tim yang slow atau lambat. Okey, ada yang setengah orang letak buku pun slow, perlahan, lambat kan. Kan dia macam kalau video tu dia adalah slow motion. Dan bila kita tengok macam kan. Okey, boleh faham ni? Okey. Ada tak perasan anda perasan orang macam tu? Kan? Okey. Punyalah slow motion macam tu buat tindakan kan? Ada tak anda kenal orang macam tu? Okey. Kalau kenal, tolong bagi tahu kat dia, saya kirim salam. Okey, ajak dia sekali, kita sama-sama belajar. Okey. Jadi saya tak nak anda jadi orang slow. Saya nak anda lajukan anda punya tindakan. Okey, orang kata macam tunggu musang berjanggut, kan. Dan kita tengok orang macam ni, dan saya nak cakap ciri-ciri orang lambat adalah orang yang selalu bagi alasan. Alah, besok lah, nantilah dulu, lusa. Kan, sampai bila-bila pun dia tak akan bergerak dan takkan buat apa-apa. Okey, faham atau faham ni? Tolong lajukan anda punya tindakan anda. Lebih agresif kita, lebih dahsyat lagi tindakan kita, insya-Allah lebih cepatlah kita dapat hasilnya. Okey. Okey, boleh ke faham ni? Faham ataupun anda sangat jelas ni? Okey. Boleh. Okey. Ramai sekarang ni saya berbangga, saya tengok ramai kawan-kawan, ramai sahabat-sahabat saya yang muda-muda lagi dah boleh capai impian. Okey. Okey, thank you kepada jangan lupa kejap lagi saya nak bagi sesuatu kepada anda Saya nak bagi sesuatu yang istimewa kepada anda. Okey? Boleh ke boleh ni? Siapa nak perkara ni? Okey, siapa nak perkara macam ni? Saya nak berikan kepada anda secara percuma, dan insya-Allah kalau anda gunakan benda yang saya bagi ni, insya-Allah dia akan dapat mengubah kehidupan anda. Okey, boleh? Okay, thank you. Saya suka dengan komitmen anda yang berada dalam sesi live ni, dan setiap hari sebenarnya saya buat live. Saya terima kasih saya ucapkan kepada anda yang committed dan berkomitmen
untuk setiap hari 3 kali sehari saya buat pagi, petang dan juga malam. Okey, tepuk tangan sikit kepada anda yang komitmen dan bagus, sentiasa high energy dan bersedia untuk belajar. Okey, dan saya harap saya dapat bercakap. Minggu lepas saya dah explain, tentang macam mana kita nak meningkatkan keupayaan diri kita untuk jadi rajin. Okey. Boleh ke boleh ni? Okey. Okey, yang keempat. Yang keempat adalah asyik mengeluh. Asyik komplain je kan. Buat kerja sikit, bagi kerja sikit, komplain. Penat. Kan? Baru buat kejap tak jadi, dah give up. Kan? Suruh buat cara lain tak nak. Nanti tak jadi. Nanti kalau saya fail macam mana? Kan? Ni perangai asyik mengeluh. Nombor 4. Okay, so dalam hidup kita ni, tuan-tuan, puan-puan, saya nak beritahu, kita ni kena kurangkan komplain. Mulut ni kena jaga ni Mulut ni kena cakap benda yang baik. Jangan lupa semua tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak semua, adik-adik, kita ni, mulut kita ni, apa yang kita cakap ni sebenarnya adalah doa. Kalau kita asyik cakap benda yang negatif, Allah Ta'ala akan hadirkan benda negatif dalam kehidupan kita. Kalau kita cakap yang baik-baik, insya-Allah maka baiklah banyak benda. Faham tu? Terima kasih kepada anda yang komen dan share. Okey, boleh ke boleh ni? Okey. Okey, sekejap korang jelas ke jelas apa yang saya cakap sebenarnya ni? Siapa nak hadiah kejap lagi saya nak bagi. Okey, siapa nak hadiah saya nak cakap. Okey, saya nak ada hadiah saya nak bagi kepada anda dan insya-Allah hadiah ni sangatlah bernilai. Okey, yang kelima, S. Okey, yang kelima ni sangat teruk. Siapa nak point saya yang last ni? Okey, komen dulu nak. Saya nak tengok berapa ramai orang yang betul-betul committed dan nak. Okey, kalau berapa ramai yang committed nak berjaya. So kalau anda committed nak berjaya, tolong komen kat situ. Nak, komen laju-laju. Okey, saya nak tengok siapa yang komen laju, siapa yang pantas. Okey, thank you. Bagus. Okey. So point yang kelima adalah S. S adalah skeptical. Okey, ragu-ragu, curiga, was-was. Itulah dia punya benda yang sinonim dengan skeptical ni. Mindset dia ni negatif. Okey, orang yang macam ni adalah orang yang semua benda kau buat ni, tak boleh lah, nanti tak jadi. Kan? Jom kita pergi sini. Janganlah, nanti kena langgar. Kan? Jom kita buat FB live. Tak boleh lah, nanti apa, hari hujan, internet terputus, nanti kena kecam. Jom kita jumpa pelanggan. Jangan, nanti kau dapat rejection. Dah situ kau nak buat apa? Okey? Dah tak payah buat apa-apa kalau macam tu. Okey? Sanggup ke macam tu? So kita kena buang perangai ni. Takut nak mencuba, tak berani, penakut. Nampak badan macam sadar kan? Macam tadi saya tunjuk gambar muscle tadi. Tapi semua benda dia curiga. Semua benda dia macam tak nak buat. Kan? So orang macam ni adalah orang yang dia tak sukakan perubahan. Sebab bila nak berjaya ni, saya nak beritahu anda, dia sangat stres, sangat tertekan. Semalam, so ada orang tanya saya semalam. Kan, kita stres, macam mana kita nak menangani stres? Macam mana kita nak bantu? Sebab tim saya ni ada itu tim saya yang mengadu ada tim saya tu dia mengadu macam mana nak hilangkan stres. Sebab tim saya ni dia concern dengan tim lain. Sebab kita memang tengah nak bantu ramai orang kan. Serius, memang kita balik lambat, kita hari-hari sibuk, hari-hari buat video, buat tu, buat ni demi nak membantu anda. Okey, boleh ke boleh ni? So ditanya saya, ditanya saya macam mana kita nak kurangkan stres. Okey, so saya cakap dia, saya tanya dia, kalau you nak kurangkan stres, you kena macam betul-betul faham apa yang you nak capai. Okey, faham betul-betul apa yang nak capai dan you tengok just kat depan je. You jangan tengok apa halangan you ada, you just tengok dan tengok, hari-hari tengok. Sebab saya ada ajar apa, student-student saya untuk visualizekan dia punya impian. Okey, kalau nakkan capai impian tu, bagi boleh nampak, bagi otak kita hari-hari nampak. So apa yang saya suruh buat adalah you printkan gambar ataupun apa-apa saja yang you nak dan tampal dekat
bilik ke bilik dekat mana-mana yang you sentiasa boleh nampak. Okay, bangun pagi boleh nampak. Okay, so bila nak pergi kerja tu nampak. Okay, nampak, tengok betul-betul, kita memang yakin kita boleh capai benda ni dengan izin Allah. Okay, boleh-boleh. So saya cakap kat dia, you kena betul-betul faham apa yang you nak capai. Okay, tapi you buat tindakan, you kena pastikan you buat tindakan yang betul, you buat tindakan yang bijak untuk buat tindakan yang betul supaya you tak bazirkan masa. Okay, boleh faham ni. Siapa yang faham setakat ni? Okay, sekejap. Siapa yang faham ataupun you sangat jelas setakat ni? Okay, okay, boleh ke boleh setakat ni? Okay, you susah payah tau nak buat bisnes, kena marah dengan customer complain, barang habis, supplier hantar tak cukup barang, salah kira costing, kan, buat FB live kena kecam. Tapi benda tu lah bila you all berjaya nanti, bila you cerita ni, hati you berbunga-bunga, mengingati kenangan tu. Padahal kan ketika you berdepan dengan tu, you stress. Tapi bila you dah berjaya menikmati kejayaan tu, okay, you akan rasa manisnya kejayaan tu. Okay, ni bukan semanis kurma Okay, okay, boleh ke boleh ni? Okay, so apa yang kita belajar hari ni adalah kita nak kena buang sifat kita ni. Kita nak buang sifat malas ni. Okay, MALAS. Dan rajin-rajin kita pun, saya nak bagi tahu anda, kalau rajin anda pun, kalau anda tak buat dengan ilmu yang betul, rajin tu tak jadi apa-apa. Okay, so apa saya nak cakap adalah rajin kena sertakan dengan ilmu, skill dan guru. Baru benda tu jadi. Kalau tak, you hanya rajin bodoh-bodoh macam tu je. Okay, tapi tetap tak jadi, sale tetap tak naik, nampak macam bekerja keras tapi tak jadi apa-apa. So my advice to you, jangan lupa untuk, pertama kita ada hadiah nak bagi kepada anda tadi. Okay, yang pertama kita ada hadiah nak bagi kepada anda tadi kejap lagi. Dan nombor 2 saya nak cakap, okay, tolonglah sentiasa follow ataupun ikuti apa, tengok dalam page saya, tengok dalam page Aku Rizal Kanain, tengok satu-satu dan hadam betul-betul apa yang saya nak bagi tahu anda dalam live, dalam video, dalam posting saya tu. Cuba you tengok betul-betul dan you buat tindakan. Okay, cuba you buat tindakan dan insya-Allah dengan izin Allah, dan you buat betul-betul dengan izin Allah yang Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha Kaya, kan, you akan dapat capai benda tu. Yang penting you buat tindakan dengan ilmu yang betul. Okay, boleh ke boleh ni? Boleh ke boleh setakat ni? Okay, so saya nak berikan kepada anda hadiah yang saya janjikan tadi. Saya nak berikan hadiah kepada anda adalah, saya nak berikan buku. Buku ni secara percuma saya nak kongsikan ataupun saya nak berikan kepada anda, saya nak hantar kepada rumah anda. Okey, anda boleh dapatkan buku ni secara percuma. Okey, harga dia yang sebenar RM60. Okey, RM60 Semenanjung dan RM65 Sabah Sarawak. Tapi saya rasa macam saya bertanggungjawab untuk nak beri ataupun nak membantu, nak beri bimbingan kepada anda supaya anda ni bila buat bisnes taklah rasa macam tertekan bila dapat rejection daripada customer, bila tak ada customer, tak ada orang tengok pun apa yang you jual, kan. Saya faham, saya pernah lalui fasa-fasa tu dulu. So saya rasa saya bertanggungjawab untuk membantu anda semua. So saya berikan hadiah ni khas kepada anda yang betul-betul nak. Okay, betul-betul nak saja yang ambil buku ni, yang you confirm mesti akan buat tindakan. Okay, sebab tindakan dalam buku ni insya-Allah sangat power gila. Sangat power gila kalau you gunakan. So that's why saya kata, sesiapa yang nak betul-betul nak berjaya dan nak buat tindakan sahaja, tolong ambil buku ni. Okay, kalau you tak nak, tak apa. Dan kalau bila you dah ambil buku ni, tolong baca, hadam dan buat tindakan betul-betul. Okay, boleh-boleh? So saya nak berikan buku ni, saya banyak share strategi ataupun tips macam mana you nak mendigitalkan you punya bisnes. Okay, okay, boleh ke boleh setakat ni? Okay, macam mana nak dapatkan buku ni secara percuma Okay, team nanti tolong pinkan dekat komen link untuk dapatkan buku ni. Nanti team saya akan pinkan komen dekat komen, link dekat komen.
nanti you tekan link tu dan isi maklumat dekat situ, dan nanti kita akan contact anda untuk dapatkan buku ni secara percuma. Okay, tanpa bayaran apa-apa. Okay, siapa yang betul-betul nak buku ni? Okay, cuba komen kat situ. Saya nak. Okay, boleh. So saya rasa setakat ini saja untuk untuk live kali ni. Kita jumpa lagi di kemudian hari. Bye bye. Assalamualaikum.